menyatakan apakah persediaan kerajaan dalam melaksanakan pelan komprehensif pengurusan bencana banjir bagi memastikan keselamatan mangsa banjir dan meminimumkan kehilangan harta benda dalam musim monsun Timur Laut ketika ini. Terima kasih. Baik, silakan Menteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tan Sri Yang Di-Pertua, Jabatan Meteorologi Malaysia pada 7 November telah mengumumkan bahawa monsun Timur Laut akan bermula 11 November hingga Mac 2024. Sehingga jam 6 pagi 28 November, 194 keluarga melibatkan 676 mangsa masih ditempatkan di 9 PPS Kelantan, Pahang, Selangor dan Terengganu. Persiapan prabencana ditingkatkan melalui Community Based Disaster Risk Management dan JPS telah mengemaskini dan mengenal pasti 5,648 lokasi hotspot banjir. Kerja-kerja penyelenggaraan telah dilakukan termasuk penyelenggaraan sungai, kolam takungan banjir dan infrastruktur. Termasuk mengaktifkan bilik kawalan operasi, pusat ramalan dan amaran banjir yang beroperasi 24 jam. Kemudian PAM bergerak 737 di semua lokasi. Menaik taraf stesen siren amaran banjir dan stesen kamera web. Kemudian persediaan tindak bencana melibatkan 66,169 pegawai dan anggota pelbagai cabang agensi kerajaan. Sokongan tambahan 25,440 unit pelbagai aset, termasuk daripada ATM, PDRM, JBPM, APM, RELA dan aset darat, aset air, aset udara dan life jacket. Langkah yang dilaksanakan segera ialah pusat pemindahan sementara, iaitu mengaktifkan 8,481. Ini Tan Sri Yang Di-Pertua ialah untuk mengelakkan kelangkabut keadaan bila banjir berlaku. Jadi persiapan dimulakan sekarang walaupun kawasan-kawasan itu belum terkena ataupun melibatkan kesan yang parah. Dia persiapan untuk menempatkan 1.62 juta mangsa, melibatkan 5,000 lebih sekolah, 2,400 dewan dan balai raya, 572 masjid dan 389 pusat komuniti. Peruntukan awal ialah RM241 juta yang disalurkan ke JBPN dan agensi tindak balas. Ini untuk kegunaan 164 daerah di bawah semangat Malaysia Madani. Tapi RM100 juta lain itu telah pun belanjakan untuk penyelenggaraan sungai dan keadaan yang disebutkan awal tadi. Terima kasih. Baik, saya jemput. Terima kasih Yang Amat Perdana Menteri atas penjelasan sebentar tadi. Tahniah kepada pihak kerajaan sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Yang Amat PM tadi, iaitu atas kesiapsiagaan pihak kerajaan menghadapi bencana ini. Soalan tambahan dari Jempol ada dua, iaitu pertama sekali berhubung dengan pusat pemindahan sementara PPS. Apakah tindakan pihak kerajaan untuk menaik taraf dan menambah baik kemudahan asas pusat pemindahan sementara PSS di seluruh negara, kerana kita dapati ada di antara pusat pemindahan sementara ini banyak kekurangan-kekurangan. Dan yang kedua, apakah perancangan pihak kerajaan untuk mengukuhkan NADMA
bagi memastikan pengurusan bencana negara berada di peringkat optimum. Terima kasih. Silakan Menteri. Jempol, soalan itu tepat kerana kalau kita hadapi banjir itu setiap tahun, tidak mensabah dijadikan hanya PPS. Sebab itu kerajaan telah memutuskan untuk menubuhkan segera pusat pemindahan bencana ini, kekal bencana. Maknanya pusat kekal PBKB dan mula projek rintis di 9 negeri dengan siling 5 juta ringgit bagi setiap pusat. Jadi pusat ini boleh mungkin gunakan apa-apa kegiatan komuniti sementara tetapi di reserve dengan satu persiapan supaya tidak jadi PPS. Jadi kemudahan itu akan jauh lebih baik. Dan NADA NADMA memang diperkemaskan untuk maksud tersebut dan peruntukannya dan persiapan awalnya untuk menangani masalah banjir ini. Tetapi persiapan yang lebih penting ialah soal projek saya katakan penyelenggaraan sungai dan kolam, dan keduanya soal yang disebut tentang tebatan banjir yang telah diperuntukkan, dan 6 projek telah berjalan ikut jadual, yang belasan lain itu sudah pun masuk kepada projek persiapan akhir untuk dimulakan dalam tempoh 1-2 bulan ini. Dan ini melibatkan hampir semua negeri di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Silakan Tuan Panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Di-Pertua. Soalan tambahan saya. Kalau tadi had tempoh musim monsun timur laut ni lama, beberapa bulan, dan sudah tentu kesannya sangat besar terutama kepada pendapatan rakyat. Jadi saya ingin tahu apakah bantuan segera terutama kepada petani yang kehilangan hasil tanaman mereka rosak akibat banjir, begitu juga penternak yang mati haiwan mereka kerana banjir. Dan apakah setakat ini berapakah kolam takungan pinggir sungai yang akan dibina terutama di Kelantan, dan adakah kerajaan bercadang untuk mewujudkan memberi peruntukan khas terutama kawasan ahli parlimen yang setiap tahun berdepan dengan banjir, dan adakah kerajaan akan memperkasakan agensi-agensi yang berkaitan dengan bantuan bencana ini supaya berada di bawah satu kementerian supaya mereka ini lebih optimum dari sudut bantuan bencana. Terima kasih. Silakan Menteri. Terima kasih Tuan Panjang, dan cadangan untuk menyelaraskan itu tepat, sebab itu kita wujudkan NADMA dan mesyuarat peringkat tindakan daerah, negeri dan persekutuan telah ditingkatkan dan telah pun bermula, dan beberapa pandangan termasuk dari segi kadar bantuan telah mengambil kira semua pandangan semua negeri. Satu jawatankuasa kabinet yang telah pengusikan oleh Timbalan Perdana Menteri 1. Projek Kelantan memang diberi keutamaan kerana kesan banjir itu jauh lebih parah di Kelantan. Sebahagian yang saya boleh tekan di sini termasuk pembangunan lembangan Sungai Bersepadu, Sungai Kelantan Fasa 2 dan rancangan tebatan banjir Kota Baru. Itu mungkin dimulakan dalam tempoh sebulan ini. Tetapi semalam bila dengan Perdana Menteri SETA Thailand, kita setuju supaya disegerakan. Bagi pihak Malaysia sudah pun setuju untuk bermulakan sekarang. Perdana Menteri SETA bagi jaminan siap EIA untuk bahagian Thailand, Sungai Golok ke Rantau Panjang. Dan ini bukan sahaja melibatkan jambatan tetapi juga penyelenggaraan sungai untuk mengurangkan tekanan banjir. Menyentuh soal bantuan, walaupun kita ada bantuan untuk nelayan, untuk pekebun kecil yang sudah pun diluluskan, tetapi saya ambil kira pandangan yang berhormat bahawa ada kesan yang lain. Itu dalam peruntukan ada, tetapi seperti mana kita tahu ada juga keluhan daripada petani atau peternak. Saya akan pastikan supaya ada jentera baik di daerah atau negeri atau jajahan kalau di Kelantan, negeri dan persekutuan mengambil kira supaya ada ganti rugi yang munasabah
bagi mangsa banjir. Saya jemput Upaya Besar. Terima kasih Tan Sri Di-Pertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Tambun. Saya memuji langkah kerajaan untuk mewujudkan PPT, Pusat Pemindahan Tetap, kerana bagi saya PPS ini kerana ia bukan lagi satu langkah yang efektif kalau kita hanya menumpukan kepada PPS. Cumanya Yang Amat Berhormat Tambun, kita ni sea rise level atau peningkatan paras laut yang kita hadapi ini disebabkan climate change. Tetapi bagaimana teknologi negara-negara luar seperti Netherlands yang kita dapat adaptasikan. Kenapa Yang Amat Tambun? Saya lihat kita semakin ramai pakar yang ada dalam negara kita. Tetapi isu ini, isu yang kita selesaikan bukan isu pokok. Isu yang kita selesaikan adalah isu sampingan. Tetapi yang paling pentingnya adalah untuk kita melihat bagaimana perubahan iklim ini akan memberi kesan kepada sea rise level. Itu yang pertama. Yang keduanya, Yang Amat Tambun, saya yakin dan percaya keputusan untuk kita menentukan sama ada penyaluran kewangan untuk kita membuat rancangan tempatan banjir ini lebih kena diberi keutamaan kerana bantuan kepada mereka mangsa banjir lebih besar daripada peruntukan yang diperlukan untuk menyelesaikan mitigasi banjir. Yang terakhirnya, Tan Sri Di-Pertua, Yang Amat Tambun, bagaimana kita nak melangkah ke arah beradaptasi terhadap banjir ini. Terima kasih Yang Berhormat Tambun. Baik, terima kasih. Silakan Tuan Menteri. Terima kasih Pak Besar. Kita telah pun hubungi dan mendapat persetujuan dari Perdana Menteri Netherlands baru-baru ini, Mark Rutte, yang mengalami seperti mana disebut di Paya Besar, yang punya pengalaman lebih baik kerana paras laut itu, air laut itu lebih agak tinggi dan ada perencanaan yang di antara terbaik yang di dunia. Dan beliau setuju untuk menyiapkan satu pasukan teknikal datang ke sini untuk berbincang dan memberikan pandangan dan ekspertis mereka. Malang saya tak tahu sebab ada perubahan kerajaan dan kelompok yang menang itu kelompok ekstrim kanan yang sangat anti Islam dan golongan minoriti di Netherlands. Jadi saya tidak tahu sama ada hal ini akan diteruskan kerana Perdana Menteri Mark Rutte sudah pun mengundurkan diri awal dan kita lihat perkembangan itu dari segi kita tidak begitu menggalakkan. Bagaimanapun dari segi kerajaan saya akan hubungi Perdana Menteri yang baru sama ada dia masih komited untuk meneruskan program kerjasama di antara kita dengan Netherlands dari sudut itu. Dan yang keduanya soal perubahan iklim ini dalam kajian terutama bawah NREC dan beberapa jawatan terkait memang mengambil kira keadaan yang mendesak dan berubah sekarang ini dan dalam penyediaan kita untuk menghadapi COP28 di Dubai umpamanya perkara perubahan iklim itu menjadi pokok yang agak sentral. Tetapi kalau plan adaptasi nasional itu di bawah NREC sudah pun dirangka dan mengambil kira perubahan-perubahan yang mendesak ini. Jadi saya faham bahawa keadaan ini banjir ini memang suatu hal yang terus-menerus berlaku. Yang setakat yang kita diberitahu oleh para expert, nombor satu, program tempatan banjir ini boleh mengurangkan. Kalau banjir kecil-kecil di beberapa negeri, katalah daerah production yang saya ada pengalaman. Soal penyelenggaraan sungai yang berkesan, itu boleh jauh mengurangkan banjir. Tapi kalau Kelantan atau Pahang, ini tidak mungkin. Dia melibatkan projek pentempatan banjir yang lebih besar. Tetapi yang lebih membimbangkan ialah bila paras air dengan perubahan iklim ini lebih serius. Sebab itu saya merujuk kepada pengalaman Netherlands, Belanda dan saya harap benar supaya pakar-pakar kita dapat bekerjasama supaya memikirkan langkah-langkah baru yang lebih berkesan. Baik, terima kasih. Seterusnya saya jemput Datuk Syed Abu Hussein bin Hafiz Syed Abdul Fasal, Bukit Gantang. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam. Salam sejahtera Tan Sri Yang di-Pertua, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bukit Gantang minta menyatakan apakah maksud dan harapan kerajaan apabila melaksanakan konsep kerajaan madani dalam menggalakkan perpaduan di antara ahli-ahli parlimen dalam membangunkan negara secara bersama. Apakah harapan Yang Amat Berhormat kepada ahli parlimen pembangkang? Baik, terima kasih. Silakan. Boleh. Terima kasih, Bukit Gantang. Kalau kita ditelusuri pendekatan madani, dia tentunya ada persoalan nilai yang ditekankan, ya, yang saya sebut kemampanan. Itu pun yang dilihat secara yang lebih luas. Kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Ya. Dan dari awal, malah kenyataan pertama saya sebagai Perdana Menteri ialah mengajak supaya kita meningkatkan muafakat walaupun ada pihak kerajaan dan pihak pembangkang. Itu tidak menghalang kita untuk memberi perhatian dan memusatkan perhatian kita dan usaha kita untuk mencari penyelesaian pada masalah negara. Dan perbezaan pendapat itu tidak menghalang kita untuk bekerjasama asalkan ada kaedah dan peraturan serta dekorum yang dijaga. Dan saya alu-alukan kalau ada kerjasama ini berterusan supaya kita bertumpu untuk memulihkan ekonomi negara, dan parlimen itu menjadi institusi yang penting untuk kita manfaatkan untuk memusatkan perhatian dalam bidang tersebut. Walaupun bagaimanapun dari sudut usaha kita yang saya terangkan di parlimen, kita lihat umpamanya kerana keadaan politik yang relatif stabil, ya, kita telah jamin umpamanya pertumbuhan negara dalam 9 bulan pertama itu 39%. Ini ketimbang negara-negara lain agak menggalakkan. Pelaburan FDI itu meningkat ketimbang tahun lalu 6.7%. Ya, kenaikan gaji nominal naik 34%. Ya. Dan kalau kita bandingkan dengan inflasi 1.8%, angka ini angka yang menggalakkan. Ya, kerana selalunya kalau naik gaji nominal 3% dan inflasi 4%, dia itu membebankan. Tapi dalam kes ini, kita naik gaji nominal 3.4% dengan kadar inflasi September, Oktober itu 1.8%. Jadi saya harap dengan beberapa rancangan yang kita bentangkan di parlimen, termasuk ekonomi madani, Pelan Halal 7 peralihan tenaga negara, Pelan Induk Perindustrian Baru, kajian separuh penggal dalam Tengah Malaysia ke-12 dan belanjawan berbunyi yang terima kasih diluluskan, itu akan membantu supaya kita ada perbincangan yang lebih terbuka. Saya ambil sikap terbuka. Kalau ada cadangan dan pandangan untuk memperbaiki seperti mana dibawa tadi rantau panjang untuk memastikan orang-orang yang tersisih daripada peluang mendapat peruntukan bantuan akibat banjir, itu saya terbuka untuk mendengar dan memberi jawapan serta penyelesaian yang lebih adil. Silakan Bukit Gantang. Terima kasih Tan Sri Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri di atas jawapan yang saya kira sangat bagus dan berjiwa besar. Jawapan dari susuk tubuh yang telah melalui liku-liku derita dan penderitaan yang amat panjang hampir 24 tahun. Mana mungkin jawapan ini boleh dicetuskan jika tiada keikhlasan yang menebal. Mahu melihat, Tan Sri Pengerusi minta tambahan masa. Cuma jangan berucap, tanya soalan. Explain sikit, last sikit soalan. Baik.
kita ahli-ahli parlimen menjunjung tinggi perlembagaan persekutuan. Sudahlah kita orang-orang politik bersengketa, cari-cari bulu ayam lama-lama bercantum jua. Komitmen Yang Amat Berhormat PMX terhadap perlunya perpaduan ini bukannya baru. Sejak kempen pilihan raya umum ke-6 pada tahun 1982, ketika Yang Amat Berhormat PMX bertanding sebagai calon Barisan Nasional di Pematang Pauh, saya turut berkempen. Sebenarnya ancaman kepada negara ialah bukan ancaman penjajah luar ataupun ancaman komunis, tetapi adalah ancaman kepada perpaduan dalam negara. Orang Melayu terus berpecah sehingga tidak ada satu pun parti Melayu yang kuat, yang cukup bilangan kursi parlimen untuk membentuk kerajaan. Setelah UMNO diharamkan tahun 1987, orang Melayu bangkit semula dengan pengisian Ini ucapan Melayu dasar baru Presiden. dalam gagasan Wawasan 2020 Okey. di bawah gabungan Tun Mahathir dan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sekarang. Okey, soalannya. Soalannya, dalam keadaan politik negara tidak stabil ni, bagaimanakah kerajaan nak menguruskan ekonomi, harga barang terus naik, kos sara hidup makin tinggi. Oleh itu, demi negara yang tercinta, saya meminta Tambun, Paguh dan juga Bera, buanglah yang keruh, ambil yang jernih. Marilah Paguh dan Bera sebagai bekas Perdana Menteri bersama-sama membantu Tambun membina masyarakat madani. Kepada ahli-ahli parlimen pembangkang pula, marilah kita berunding sebaik-baiknya dengan pihak kerajaan sebagaimana persefahaman semasa Yang Berhormat Bera menjadi Perdana Menteri. Tan Sri Speaker, soalan saya, adakah Yang Amat Berhormat PMX bersedia untuk menyambut kesediaan ahli-ahli parlimen yang mempunyai pengalaman, kepakaran, kebolehan, keupayaan untuk membantu membangun rakyat sekaligus membangun ekonomi negara? Saya sendiri bersedia untuk memberi dan membantu kerajaan mewujudkan masyarakat madani, menangani kenaikan harga barang dan kos sara hidup dengan mengambil ibrah Nabi Yusuf alaihi salam. Okey. Dengan ini, Bukit Gantang mengisytiharkan menyokong Yang Amat Berhormat Tambun sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10 5151. dan gagasan Sebelah ada kosong lagi. kerajaan Belum soalan madani. lagi, belum soalan lagi. Sekian, terima kasih. Tahniah perpaduan, tahniah. Baik, silakan Perdana Menteri. Tuan Sri Ketua, saya ucap terima kasih kerana Muhammad Bukit Gantang, sahabat lama yang kembali untuk memberikan sokongan dengan prinsip yang ditegaskan. Ya. Pertama, untuk menjalin perpaduan. Keduanya, untuk menjamin supaya ekonomi boleh dipacu dengan lebih berkesan. Dan ketiga, permasalahan yang dihadapi, masalah ekonomi global yang memberi kesan dan dampak negatif dari segi harga barang dan kos sara hidup dapat diberikan dapat diselesaikan melalui kerjasama dan muafakat yang lebih mendalam. Soalannya tentang kesediaan saya untuk menerima kerjasama walaupun tidak semestinya menyertai macam Bukit Gantang, saya ucap terima kasih kerana bagi sokongan terbuka. Tapi yang lain seperti mana saya sebut, saya telah buka ruang dari awal untuk diadakan perbincangan bukan sahaja dari segi CSR yang disebut yang dia akan diselaraskan oleh TPM 2, tetapi untuk mendengar pandangan-pandangan mereka secara konstruktif. Dan ini saya anggap kenyataan yang sangat penting dan saya alu-alukan kerjasama sekiranya diperlukan.
Sila Kota Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih Tan Sri Dipertua. Terima kasih Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang menjawab soalan aneh yang dikemukakan oleh bekas rakan saya Bukit Gantang. Kalau Pakatan Harapan duduk di sini pun dia tak akan tanya soalan yang sama kepada kerajaan. Bayangkanlah. Okey, saya teruskan kepada soalan saya. Terima kasih. Saya memetik apa yang disebut oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, konsep madani antaranya ialah ihsan, adil dan mengalu-ngalukan kerjasama dan sebagainya. Saya ingin memetik kepada satu dokumen, iaitu dokumen harapan. Kita boleh tawaran harapan PRU 15 pada butiran yang berbunyi peruntukan kawasan sama rata di muka surat 42, harapan bakal menyediakan dana pembangunan kawasan pilihan raya CDF sama rata kepada semua wakil rakyat parlimen tanpa mengira parti kerana mereka mewakili kepentingan rakyat di kawasan itu. Peruntukan dana juga perlu disalurkan melalui parlimen, bukannya pejabat Perdana Menteri in bracket PMO. Dokumen yang pertama. Dokumen saya yang kedua ialah saya merujuk kepada laporan Malaysia Kini yang bertarikh 26 November yang bertajuk PM baik beri peruntukan terus kepada rakyat bukan melalui MP cerca kerajaan. Laporan yang sama, berita harian pada tarikh yang sama 26 November, kenapa nak salur peruntukan pada ahli parlimen cerca kita? Soal Perdana Menteri. Yang Berhormat Tan Sri Yang Dipertua, apa maksud cerca ni? Kalau tak perlu pembangkang, beritahulah tak perlu pembangkang. Yang Amat Berhormat Tambun satu masa dulu saya ingat, masa duduk di situ menjadi Menteri Keuangan, pernah menyebut bila membahaskan tentang perbankan tak berfaedah. Yang Amat Berhormat sebut sebenarnya selain daripada perbankan tak berfaedah, ada pembangkang tak berfaedah. Jadi kalau tak perlu pembangkang, buatlah undang-undang, jangan perlu ada pembangkang. Ini berhubung dengan peruntukan. Saya nak sebut, sehubungan dengan itu juga ada satu laporan yang cukup positif, yang cukup profesional dan cukup tidak memihak daripada Bersih. Satu NGO yang memihak kepada dulunya kepada pihak kerajaan. Satu press release telah dibuat pada 27 November semalam oleh Bersih yang bertajuk memaknai kalimat madani, hormati semua wakil rakyat dengan CDF sama rata. Antara kandungan yang saya baca sepintas lalu, gabungan Bersih dan Ideas mengkritik kenyataan Perdana Menteri PMX Anwar Ibrahim yang mengatakan bahawa kerajaan perpaduan tidak akan memberikan peruntukan kepada ahli parlimen pembangkang semasa Kongres Keadilan. Baik ini. Bersih dan Ideas sekali lagi menggesa kerajaan perpaduan pimpinan PMX. Ini gesaannya. Dengan slogan madani mereka untuk memaknai kalimat madani ini dengan sebenar-benarnya dengan memberi peruntukan pembangunan kawasan yang sama rata kepada semua ahli parlimen. Tidak kira sama ada yang menyatakan sokongan kepada kerajaan mahupun di pihak pembangkang. Peruntukan CDF ini sepatutnya diberikan kepada semua ahli parlimen, bukannya semata-mata kepada ahli parlimen kerajaan sahaja, kerana semua ahli parlimen dipilih oleh rakyat di parlimen masing-masing. Rakyat mendengar Yang Berhormat Tan Sri. Kerajaan perpaduan seharusnya bersifat lebih reformis dan progresif dengan mengkanunkan peruntukan CDF kepada ahli parlimen sebagai undang-undang agar peruntukan ini tidak disalahgunakan sebagai balasan untuk mempengaruhi, ini penting, mempengaruhi mana-mana ahli parlimen bagi menyokong kerajaan. Sebagaimana yang berlaku kepada hari ini, 4 ahli parlimen bersatu telah menyatakan sokongan kepada kerajaan. Tambah sekarang ini 5, tak ada masalah. Jadi saya juga dalam hal ini ingin memuji pendirian sahabat kita daripada Pasir Gudang yang mengatakan bahawa peruntukan yang sepatutnya diberikan oleh kerajaan madani ini dilaporkan. Saya tak bercakap kosong. Beliau mengatakan, beliau ada di sini. Terima kasih Pasir Gudang.
Saya ini umur bukan panjang sangat. Sekurang-kurangnya kita buat satu perkara betul. Perlu ada pindaan undang-undang. Tak kira masa kerajaan. soalan, bukan perbahasan. Hak peruntukan kepada Parlimen diberi sama rata. Kota Baru Kalau laporan Yang tu. Amat Berhormat Tambun Kota Baru. dapat buat, amat cantik. Panjang sangat laporan Dia tu. lebih Terus kurang soalan. sama dengan Bukit Tak, tak, Gantang tak. ya. Ya. Okey, soalan saya. Ya. Soalan saya. Ya. Soalan saya. Terima kasih. Saya tahu Yang Amat Berhormat Perdana Menteri bukan cepat koyak macam Ulu Langat. Soalan saya. Kota Baru jangan macam tu, saya tak kacau. Okey, adik, duduk. Layak jadi ketua pembangkang. Abang nak soal. Adik. Layak Duduk. jadi ketua pembangkang. Gantikan Lumut sebab Lumut tak ada. ajar kamu macam Lumut tu duduk, adik. larut. Layak Okey, jadi ketua soalan pembangkang. saya. Okey. Jangan lama tanya sangat. Yang Saya pun nak Berhormat- tanya juga Perdana Menteri. Setujukah saya katakan bahawa bukankah peruntukan CDF ini merupakan peruntukan untuk pembangunan kawasan. Sebab itu dia nama CDF, Constituency Development Fund. Bukannya peruntukan pembangunan untuk kawasan penyokong kerajaan sahaja. Dan yang keduanya, bukankah peruntukan untuk ahli parlimen ini digunakan untuk kepentingan kawasan parlimen dan juga rakyat di kawasan itu. Constituency and constituents. Tanpa mengira latar belakang politik dan sebagainya. Bukan untuk digunakan sebagai alat untuk menyanjung, membodek atau minta maaf saya gunakan perkataan menjilat Perdana Menteri ataupun Putrajaya. Ya ayyuhallazina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Alamatul munafiq salasun. Iza hadasa kadzaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Menteri Agama boleh terjemahkan perkara ini. Terima kasih. Saya mohon jawapan yang jujur dan ikhlas. Saya Terima faham kasih. Kota Baru marah betul sebab Batu Kek Gantang. Dia bukan, dia bersyarah. Ini maknanya Tan Sri Yang Dipertua bagi laluan yang baik. Ini menunjukkan Madani ini kita bagi laluan. Selalu soalan tu pengen pengkat. Dah marah macam mana? Tiap-tiap bulan kata nak ambil alih kerajaan. Tiap-tiap bulan ada ahli yang keluar. Ya, jadi maknanya berhenti pertamanya igawan untuk nak rampas tebuk atap ni hentikan dulu. Ya. Keduanya soalan tu tidak aneh. Soalan Bukit Gantang itu hanya menjelaskan ada permasalahan dalam negara dan peranan pembangkang itu membangkang. Saya tidak pernah kata semua harus tokong kerajaan. Tetapi apa yang berlaku di kempen? Kita ini menentang Islam. Kita bahawa negara Melayu sudah tidak ada. Pimpinan Melayu sudah hilang. Apa? Dia saja wakil Islam dalam dunia ini. Mereka saja wakil Melayu di dunia ini. Masa mereka perintah, harta Melayu mereka sakau banyak. Ini kenyataan. Sekarang ni 3 tahun dalam kerajaan. Menteri-menteri ada belah sana. Saya bagi tahu. Apa peruntukan dia bagi kepada orang-orang lain pembangkang? Apa hukum dan hadis itu lima taqulu ma la taf'alun terpakai kepada orang lain tak terpakai kepada kamu. Baca Itu ayat ayat Quran, Quran bukan hadis. salah guna. Kalau betul saya nak tanya, mengapa dulu tak bagi? Pembangkang masa itu dalam kerajaan. Ya, kamu dah duduk dulu diam, jangan cakap banyak. Ini giliran saya. Datuk Ismail Sabri menjadi ahli parlimen, Magistrate. menjadi Perdana Menteri. Betul. Membagi peruntukan yang sama. Betul. Nanti Profesor jawab Magistrate dulu. pun tak ikut peraturan macam mana? Floor. Baik. Floor Tambun. Ya betul. Belah sini pun ada. Tapi soalnya, jangan tak terlepas tanggungjawab kamu. Baca ayat Quran. Lima taqulu ma la taf'alun. Kamu kata mesti. Kepada semua wakil rakyat. Mengapa 3 tahun kamu tak bagi kepada wakil rakyat? Kamu baca Quran mana waktu tu? Masa tu? Tahu pun. Jangan guna ayat Quran ditunggang untuk kepalsuan. Kalau konsisten saya hormat. Setiap ada masa kami tidak ada rasuah. Masa kami tidak dinaikkan judi. Masa kami peruntukan diberikan. Saya salute. Tapi tak ada berlaku. Baik. Ya itu yang modal kamu kita bohong. Di mana? Apa betul atau tidak? Masa kamu perintah
judi naik jadi 22. Saya tanya, betul atau tidak? Masa kamu perintah, ya, jeritlah sebanyak mana, tak boleh dinafikan kenyataan. Masa kamu perintah, jana wibawa berleluasan, sakau duit rakyat. Masa kamu perintah, ini yang penting, peruntukan tidak diberikan kepada wakil rakyat. Saya beritahu, tak pernah saya katakan peruntukan tidak diberikan. Saya kata bincang dengan TPM 2. Seperti mana kami bincang tatkala Bera menjadi Perdana Menteri dan Kota Baru menjadi ahli perundingannya. Dia lupa semua tu. Ya, dia dalam perundingan. Saya tak kata syaratnya mesti sokong Perdana Menteri atau jilat Perdana Menteri. Seperti kamu jilat sebagai perangai walaun yang jilat tanpa sanggup berdebat dalam hal ini. Mengaku dan hanya menghina. Kemudian yang kata, oh, kita pembangkang yang bertanggungjawab. Bertanggungjawab bagaimana pergi mana-mana? Kami ini bukan Melayu, kami ini bukan Islam. Doa melaknatkan orang. Kemudian nak suruh gunting dengan baik, dengan beradab, dengan berakhlak. Jadi saya nak tegaskan di sini, walaupun apapun yang diucapkan, dia tidak menghalang daripada perundingan untuk kembalikan peruntukan kepada semua wakil rakyat. Dia ada juga beberapa peraturan. Dia tidak automatik. Seperti mana kita terima perlembagaan. Kita terima peraturan. Dan kita tidak berikan preempt peraturan apa. Saya bagi ruang TPM dengar pandangan mereka, bincang. Ini yang saya minta Kota Baru beritahu kepada sahabat-sahabat. Jadi untuk menghina soalan aneh, memperingatan konsep madani, itu tidak tepat. Ya betul, dokumen harapan. Sebab itu saya akan patuh pada putusan itu. Dipersetujui dan tidak dimasukkan. Setakat yang saya bincangkan TPM 2, tidak ada kata wajib menyokong Perdana Menteri untuk mendapat peruntukan. Tak ada. Ini bincang tidak. Sombong bukan main. Ya. Saya sebagai ketua pembangkang, bila dipanggil, memang Paguh memang tak mau jumpa. Ya. Kerana dia ada kelas lain. Tapi Bera, dia jumpa. Dan kita bincang. Jadi saya tak ada masalah. Tak terasa terhakis pengaruh atau kedudukan. Jadi saya nak jelaskan tentang kedudukan wakil rakyat. Ya. Yang saya sebut dalam Kongres Keadilan apa? Boleh kritik kerajaan dengan cerca sebagai tidak Melayu, tidak Islam. Itu bagi saya tidak boleh terima. Kalau ada some decorum, akhlak, dihormati, tidak. Kita tak ada masalah. Saya kenal Kota Baru dan ramai pimpinan. Saya nak beritahu di sini, saya tidak ada sikap untuk nak benci, tak ada. Tetapi sikap itu harus juga reciprocal. Ya. Saya bukan kata mesti sokong Perdana Menteri dan jilat, tak pernah saya macam itu. Tetapi beri ruang. Ya, saya kalau Kota Baru ikhlas, saya pun begitu. Ya sudahlah. Ini tiap kali nak cukup jumlah nak ambil alih. Tak apa. Perlembagaan membolehkan. Tetapi tak usah hina sampai soal akidah kita sampai tak ada harga langsung dalam kempen-kempen, tak boleh. Dan sini betul. Saya marah-marah saya pun. Saya ikut peraturan. Saya pergi ke Kedah berunding dengan di sepadan, Sadau dengan Bukit Kayu Hitam. Berunding. Dan memang tidak diundang Menteri Besar Perlis dan Kedah. Saya putuskan undang. Perdana Menteri Thailand tidak mengundang Menteri Besar untuk makan tengah hari di Sadau. Saya bagi nota kepada Perdana Menteri, oleh kerana dia ikut rombongan, minta dia disamakan dalam
jatuh kuasa itu kerana saya tahu had saya. Saya boleh berbeza pendapat dari segi politik, tapi saya iktiraf kedudukan bahawa dia memang dipilih sebagai Menteri Besar Perlis dan Kedah. Jadi ada hadnya Kota Baru. Dia jangan hina lebih daripada itu. Saya juga tahu had saya. Dan seperti mana yang berlaku semalam, dalam rundingan dengan Perdana Menteri Thailand, jarang kita bawa pembangkang. Semasa Kota Baru jadi menteri, dalam mesyuarat dengan keadaan luar, tidak pernah wakil pembangkang dibawa. Saya bawa wakil. Jadi jangan takap seolah holier than thou di sini. Ya. Jadi saya harap semangat itu ditunjukkan. Projek-projek seperti tersebut, walaupun diungkit tentang projek untuk wakil rakyat, projek seperti bertepatan banjir, bila jawab perkhidmatan panjang, kita bagi keutamaan Tan Sri Betul lebih daripada tempat lain kerana kesan banjir di Kelantan. Tetapi kalau cerita seolah kami tidak mendapat kaedah, kami ditindas, saya nak jawab tidak benar. Satu hal saja yang nampak terkesan ialah soal peruntukan. Itu pun ada jalan keluar. Kalau tanya nasihat saya sebagai sahabat, walaupun Kota Baru kata bekas sahabat, saya tidak anggap sebagai bekas sahabat. Saya anggap sahabat. Rundinglah dulu dengan TPM2 dan carilah penyelesaian yang baik. Terima kasih. Baik, saya jemput Sungai Petani. Dah pengalaman tadi. Ya. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Arau Semai. Selamat datang Bukit Gantang saya ucapkan. Pertama sekali saya ingin ucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Tambun kerana telah menunjukkan satu contoh sebagai seorang ketua negara, satu sifat profesionalisme. Kerana meskipun dicaci, dimaki dan dihamun setiap hari, namun ketika berhadapan dengan Perdana Menteri Thailand, beliau menjemput Menteri Besar Kedah bersama-sama. Tuan Yang Dipertua, semalam saya meneliti satu video ceramah seorang yang beragama Islam di atas pentas Perikatan Nasional. Dia baca cantik, ya, tulis nukilan Ibnu Hasir. Tapi di hujung bacaannya itu, quote-unquote, dia mengatakan Anwar Dajjal. Dan ini tidak ada satu pun pemimpin Islam yang menegur seorang Islam mengatakan Dajjal kepada saudara Muslim yang lain. Tuan Yang Dipertua, soalan saya kepada Yang Amat Berhormat Tambun, adakah kerajaan bercadang untuk membawa semula bagaimana kita lihat memperkasakan rakan muda, PLKN dan program-program sahsiah diri semenjak dari peringkat sekolah lagi, supaya kita tidak melahirkan generasi yang bobrok seperti ini. Kita dapat melahirkan sebuah generasi muda yang bersahsiah dan jati diri yang lebih baik. Kerana kita sekarang ini mengimplementasikan Undi 18 supaya kita mempunyai sebuah negara Malaysia yang lebih baik, bukan generasi yang rosak yang cuba dibentuk sekarang ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya tak mau ulas kerana pimpinan sebelah sana pun dengar Putrajaya dulu dan sekarang saya dah jadi Dajjal. Saya fikir saya tidak perlu layan. Yang perlu ialah program latihan kita perlu kita teruskan. Bukan untuk memenuhi agenda khusus, tapi meningkatkan kefahaman baik Madani dan Islam. Dan ini kita akan teruskan untuk menimbulkan kesedaran di kalangan anak-anak muda dalam pelbagai rencana. Sama ada bentuknya tentunya tidak boleh sebagaimana dijalankan dulu sepenuhnya, kita akan ubah suai. Kerana kalau kita lihat kerangka Madani ini soal nilai, soal akhlak itu ditekankan. Jadi kalau kita bincang soal kebangsaan, soal kemampanan, itu terasnya itu masih soal nilai. Dan saya ucap terima kasih Sungai Petani, kita akan terus tingkatkan. Jadi dan walaupun kadang-kadang dalam perbahasan ini kita mungkin suhunya agak panas, tapi kita mesti jaga pertimbangan supaya ada kalanya di mana peraturan dekorum harus dihormati. Sebab itu saya beritahu umpamanya semalam di Sado
Sadau dan di Bukit Kayu Hitam, saya mengambil satu keputusan yang luar daripada biasa konvensyen kerajaan, iaitu menyebut cuma Menteri Besar Perlis dia di luar negara, saya ingat umrah, tetapi Menteri Besar Kedah itu dipelawa dalam semua mesyuarat. Kerana saya fikir pembangunan wilayah itu akan melibatkan kawasan ini. Malah bila kita bincang soal rantau panjang dan Sungai Golok, saya maklumkan kepada pegawai, maklumkan kepada Menteri Besar Kelantan segera supaya dia diberitahu. Saya jemput Arau. Terima kasih Tan Sri. Saya datang lambat. Tapi saya agak-agaklah apa yang telah berlaku. Tapi yang benda yang Muhammad sebut pasal Sadau, kalau tak ada Menteri Besar, kenapa tak jemput Arau? Baru nampak hebat. Jadi tapi tak apa, benda dah berlaku. Yang Muhammad, punca masalah yang besar ialah apa tu? Pertama saya nak komen Sungai Petani, boleh ya? Sungai Petani kata ada orang kata Dajjal. Kami tak tahu, saya tanya beberapa orang siapa yang kata Dajjal. Tapi apabila ada daripada pihak pembangkang yang menghina agama Islam, seorang sana pun tak tegur. Kami yang bangun tegur. Contohnya kata poligami itu ialah PAS. Poligami hak Allah Ta'ala, bukan PAS. Bayang Baru kata, saya dah buat usul. Kemudian ada ahli parlimen yang baca ayat Quran yang buat terjemahannya sendiri. Jadi lepas tu tak ada siapa yang tegur. Kami yang tegur. Ya Muhammad, pasal agama kita akan pertahankan. Ya Muhammad, di sini nama Syahidan. Di sama Muhammad semua. Boleh bercakap ya Muhammad. Jangan meletakkan satu permusuhan yang tidak dapat diselesaikan. Ini benar boleh selesai. Yang Muhammad dengan charming lah. Kira Prime Minister dia cukup charming lah. Kira orang jumpa sekali pun boleh buat baik lah. Tapi yang Muhammad masih menggunakan perkataan-perkataan seolahnya kami ni tak boleh buat baik lagi. Yang Muhammad, punca masalah besar ialah peruntukan. Selesai peruntukan, selesai banyak perkara lah. Selesai peruntukan. Jadi apakah yang Muhammad? Yang Muhammad dah cerita kebaikan yang Muhammad yang hebat. Pergi jumpa lah Arau. Okey. Pergi jumpa TPM 2. Pergi jumpa TPM 2. Ingin Sabar. perbincangan telah dibuat dengan Timbalan Menteri yang ketiga. Telah dibuat. Tapi cuma yang Muhammad buat syarat yang ketat tu tak apa boleh lah. Tak payah syarat ketat. Cukup bajet cukup yang Muhammad. Bagi peruntukan yang sewajarnya kepada kami. Sebab negeri-negeri kami yang kita mentah semua kita bagi peruntukan. Terengganu yang tidak ada pembangkang pun kita bagi peruntukan. Menunjukkan bahawa kita nak tunjukkan bahawa kita ni yang nama Syahidan, Muhammad semua ni tak ada masalah punya. Kok nama-nama lain tak tahu. Yang Muhammad kena tahu tu. Budi bahasa kami cukup luar biasa. Selesaikan masalah peruntukan. Selesai semua yang Muhammad. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menteri Pengurusi, boleh saya tambah kepada apa Arau Tak boleh. Biar PM jawab dulu. Kalau boleh saya tentang Peraturan kepala mesyuarat. batas dia fitnah dan bohong, tapi Beruas. saya tak nampak mana-mana pemimpin Perikatan Nasional Beruas. menegur dia. Sebab Beruas. itu tadi Arau, apa yang Arau kata itu dah benar. Terima kasih. Biar tamu jawab dulu. Ya. Terima kasih Jangan Arau. aku ajar kamu kata saya bohong. Terima kasih Arau. Tentang semalam tu kita hanya jemput menteri-menteri besar dan menteri-menteri yang berkenaan. Kalau kerana tentunya jumlah dalam mesyuarat itu tidak harus terlalu ramai. Tapi kalau Arau beritahu awal mungkin saya boleh pertimbangkan. Tapi kalau dibangkitkan soal ada kenyataan sebelah sini yang menghina agama, kalau terbukti, saya tidak pertahankan. Tidak benar mengatakan kita pertahankan. Ya. Kalau yang dibangkitkan soal tafsiran agama tidak betul, itu dipanggil oleh jabatan. Walaupun wakil itu wakil daripada Pakatan Harapan. Jadi tidak benar kalau kata kita biarkan. Memang dipanggil untuk penjelasan dan pembetulan jika terbukti ada kesilapan. Soal yang dibangkitkan soal syarat ketat, saya tidak dimaklumkan. Yang saya tahu, TPM beritahu, dia belum ada perundingan rasmi, ada seorang dua datang jumpa, belum ada perundingan rasmi lagi dengan beliau. Jadi saya tegaskan semula, Muhammad Arau, soal peruntukan itu tak usah dipanjangkan. Unding dengan baik dan selesaikan, tak ada syarat ketat.
Ada yang mengatakan syarat. Saya tengah kempen. Maki hamun saya. Ini Perdana Menteri tak guna, dia minta sokong dia baru dia bagi peruntukan. Saya tak pernah sebut begitu. Dan saya tak bertanya Bukit Gantang. Saya tidak pernah sebut begitu. Memang kepada dia sendiri pun. Ya. Jadi syaratnya, perhati dulu apa dia perjanjian persefahaman dulu di antara Pakatan Harapan dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Dan wakilnya ada, saya ingat Larut ada, Kota Baru ada, yang mewakili kerajaan pada masa itu. Bincang je lah. Kalau dah tak sanggup bincang, saya kata tunggulah. Jangan gunakan isu itu. Sebab semana-mana di ceramah itu, makian, ternyata betul. Kita zalim tidak beri peruntukan kepada pembangkang. Saya beritahu peruntukan kepada rakyat kita teruskan. Tidak salur pembangkang sehingga rundingan diadakan. Dia kalau ada semangat kerajaan pembangkang yang disebut oleh Arau, nak runding pun tak boleh. Tak menasabah bagi saya. Dalam tradisi demokrasi, pembangkang dengan kerajaan, ketua pembangkang, Perdana Menteri, wakil pembangkang, wakil kerajaan itu harus ada medan perundingan. Itu yang sebab kita letakkan sekarang ni select committees. Yang dulu tidak ada. Kita adakan select committee itu supaya ada penyertaan pembangkang dan kerajaan. Tiap undang-undang itu mengambil kira pandangan select committee. Jadi saya nak tutuplah kerana ini hal ni dibangkit terus. Saya nak jelaskan supaya rakyat faham. Saya tidak menghalang peruntukan kepada mana-mana wakil rakyat. Saya mahu peraturan dihormati, iaitu undingan di antara pembangkang dan kerajaan seperti lazim digunakan di mana-mana sistem demokrasi. Syarat-syarat itu runding dulu. Saya tidak berikan syarat atau prasyarat untuk menyokong Perdana Menteri. Boleh dikeluarkan syarat itu. Tidak perlu ada syarat menyokong Perdana Menteri. Tetapi ada beberapa peraturan seperti yang dilakukan dalam mesyuarat yang lalu. Saya kadang aneh. Wakil yang berunding itu ada di belah sana. Dia tahu prosesnya. Berapa kali berunding. Tapi sekarang seolah-olah tidak dipedulikan. Seolah tak tahu langsung. Tak bolehlah begitu. Jadi saya harap Arau bagi kerjasama. Baik, terima kasih. Yang Pasal Mohd, kes Dajjal sekarang tadi, Mak Said di Terengganu kata Tok Guru mari telanjang dalam kolah. Tu nak kata Ya, apa? Arab. Siapa pun tak tahan sana. Arau, sila. Yang berhormat, sekarang tamalah sesi Saya nak sebut saya tak setuju kenyataan itu. Sekarang tamatlah sesi untuk waktu pertanyaan-tanya menteri pada hari ini. Pertanyaan bagi